bagi saya memang tidak wajar, tidak patut kan pasangan tersebut membuat secara terbuka amaran dan merendahkan ilmuwan yang lain. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada yang tanya soalan dan diulang-ulang soalan tu daripada tadi dengan tulisan besar. Soalan ni berkenaan dengan situasi semasa yang melibatkan pasangan suami isteri yang dikenali sebagai ustaz dan ustazah. Sedang tular pasangan ni marah kan, marah dan menyebut perkataan saman dan sebagainya kepada para pendakwah yang lain. Disebutkanlah beberapa nama pendakwah dalam marah tu, disebutlah beberapa nama pendakwah kan, pendakwah ataupun penceramah yang lain, asatizah ataupun kita sebut menyebut tentang agamawan yang lain. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita bukan nak menyatakan secara total siapa betul siapa yang salah dalam hal perdebatan ataupun percanggahan pendapat. Saya sendiri dalam situasi kadang-kadang itu diberikan gambaran yang salah oleh pihak-pihak, diberi gambaran yang salah oleh pihak-pihak pun cuba berusaha untuk elak menggunakan perkataan dia salah saya betul, ataupun dia salah saya betul ataupun sebaliknya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya berikan secara umum saja ya. Pertama, sebagaimana kita baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, cabaran-cabaran ujian akhir zaman. Ujian-ujian cabaran akhir zaman ni datang dalam pelbagai bentuk. Bukan pelbagai ya, hampir semua bentuk. Ujian kepada akidah, ujian kepada pemikiran, ujian kepada pendengaran, kepada mata kita, kepada tangan kita. Ujian-ujian cabaran fitnah ini datang kepada emosi kita, pada mental pemikiran kita, kepada rohani kita, kepada akidah kita. Cabaran tu datang dalam pelbagai bentuk. Maka perantaraan cabaran ini juga pelbagai bentuk. Perantaraan cabaran datang daripada dalaman dan daripada luaran, sama ada datang daripada perantaraan manusia ataupun selain pada manusia. Manusia pula pelbagai, manusia pula umum. Ujian dan cabaran ilmu, maka daripada ahli-ahli ilmu. Sebab itu kita tengok di kalangan ilmuwan, agamawan, di kalangan para pendakwah, ada yang bercakaran, ada yang tak sefahaman, ada yang saling merendahkan, ada yang saling menghina, ada yang saling memfitnah. Kalau tak saling, ada pihak yang fitnah, pihak yang diam. Begitulah ya. Jadi fitnah akhir zaman di kalangan ahli ilmu ada fitnahnya. Fitnah akhir zaman di kalangan para pemimpin ada fitnahnya. Bila sebut pemimpin, ada yang dipimpin. Kan fitnah di kalangan yang pemimpin dengan yang dipimpin dengan pemimpin sesama pemimpin, tuan-puan sekalian. Fitnah yang berlaku, cabaran dan ujian, fitnah yang berlaku di kalangan usahawan pun sama, ada ujian dia. Di kalangan usahawan ada yang saling menolong-menolong, ada yang saling jatuh-menjatuh, betul kan? Dan benda ini berlaku di semua ruang. Kalau di dalam rumah ada ujian cabaran siapa? Suami isteri, adik-beradik. Kalau lebih luas, dengan sepupu, dengan mak saudara semua. Jadi tuan-puan sekalian, merujuk kepada persoalan yang ditanya, kita sebenarnya dah tahu, dah faham dengan pemikiran kita, walaupun tidaklah kita ini, saya sendiri bukanlah belajar tinggi, bukanlah ni, kita dah boleh bezakan. Kita sendiri boleh bezakan antara yang betul dan yang salah, antara yang ragu-ragu dengan yang diyakini. Maka saya rasa tak perlu pun untuk kita tulis khas, untuk kita memanjang-manjangkan. Macam itulah. Jadi ada setengah orang dia ambil sikap, dia abaikan. Bila tengok je daripada pihak yang memang jelas diragui, ataupun jelas
tidak bertepatan dengan akhlak dan sikap ilmuwan ataupun agamawan ataupun pendakwah, maka kita boleh scroll sajalah. Kita scroll, kita tepis. Bila ada isu-isu, kita scroll dan kita tepis. Dan waktu yang sama, kita berharap pihak-pihak yang ada otoriti boleh panggil dan bincang. Tak semestinya salah, tapi panggil dan bincang apabila telah menimbulkan keresahan awam, boleh menimbulkan ketidaktenteraman, boleh menimbulkan pandangan yang serong masyarakat kepada orang yang golongan yang sepatutnya dihormati. Kan biasanya golongan yang dihormati antaranya adalah ilmuwan dan agamawan. Bila dia telah memberi pandangan serong orang awam yang jahil kepada barisan asatizah, para ustaz dan ustazah, maka saya kira pihak yang ada otoriti memang wajib, memang patut panggil untuk bawa bincang, untuk bertanya. Tak semestinya dipanggil itu terus kita judge, dibuat salah dan sebagainya. Boleh jadi apa yang disampaikan betul, bersumberkan daripada buku dan kitab yang betul, tetapi boleh jadi pada penyampaian, boleh jadi dia ada khilaf, dan mereka pegang kepada pendapat yang jarang kita dengar. Rupanya ia ada khilaf yang masih boleh tolerance, kan, yang masih boleh kita bertoleransi. Jadi masya-Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bukanlah kata oh ustazah ni ayat berlapik, ustazah ni oh tak nak ya, takut kena serang dengan ustaz-ustazah tu lah. Bukan tuan-puan sekalian, keadaan dah sedia tegang. Saya bukan nak tegangkan lagi. Subhanallah, saya cuba nak meredakan netizen. Kita orang berilmu, walaupun kita bukan belajar tinggi sangat, saya pun bukan belajar tinggi, tapi kita faham dah. Bila dah tengok beberapa kali daripada orang yang sama, isu-isu yang dijelaskan oleh Jabatan Mufti, oleh Muzakarah Fatwa, isu-isu yang telah dikupas oleh alim ulama muktabar dunia, alim ulama sekian lama, maka kita dah boleh faham daripada penjelasan tersebut sekiranya ada lagi isu-isu selepas ni, dan kita pun tak boleh nak tahan kebebasan menggunakan media sosial ni, kita tak boleh nak tahan, betul kan? Kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak bagi amaran, dah kamu berdua kan sekian-sekian dah, jangan lagi live. Kita tak boleh nak buat halangan seperti itu. Kalaupun satu akaun di ban, boleh buat lagi 10 akaun, macam itulah contohnya ya. Jadi kita lah dalam situasi begini sebab akan datang ujian dan cabaran yang datang daripada media sosial ini sebenarnya berganda lagi, lebih lagi daripada ini. So pada hari ini kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita tidak perlulah terusik sangat emosi kita, tidak perlulah kita sampai memaki hamun. Sebab itu kan tuan-puan sekalian, saya suka berpesan pada diri kita dengan sahabat semua, jangan kerana orang lain buat salah, kita buat salah juga. Jangan kerana orang lain bermaksiat, kita maksiat juga. Jangan kerana orang lain berdosa, kita berdosa juga. Ataupun ayat kasar sikit, jangan kerana kejahatan orang lain, kita jadi orang yang jahat juga. Kan? Kita tak suka ada orang buat kemungkaran, tapi kita maki hamun, maka kita buat kemungkaran kita, dia buat kemungkaran dia. Kita tak suka orang buat maksiat, lalu kita menghina pembuat maksiat tersebut, maka orang buat maksiat, dia buat maksiat dan dia berdosa dengan maksiat. Kita pula orang yang menghina orang lain, kan, berlebihan, kita pula buat dosa. Jangan kerana dosa orang lain kita berdosa. Jangan kerana keburukan orang lain kita buruk. Jangan kerana kejahatan orang lain kita menjadi jahat. Jangan kerana orang lain memfitnah, kita pula menjadi pengadu domba. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah, itulah pandangan umum saya. Bagi saya memang tidak wajar, tidak patut kan pasangan tersebut membuat secara terbuka amaran dan merendahkan ilmuwan yang lain. Merendahkan itu secara terbuka. Boleh jadi yang mereka nak ekspreskan perasaan yang sedemikian itu adalah secara berdepan atau terbuka dan sebagainya.